Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 4 akan bentangkan bahagian bab 8 iaitu gaya bahasa dalam Al-Quran. Saya Nurul Hidayat Ikasa akan mulakan untuk bahagian pengenalan. Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki mukjizat dalam berbagai aspek. Salah satu bentuk adalah daripada aspek bahasa. Bahasa Al-Quran diakui oleh para pakar dunia memiliki gaya bahasa yang sangat indah dan menarik untuk dikaji. Di dalamnya terdapat keharmonian dalam pemilihan kata-kata sama ada dari segi jumlah maupun ketepatan maknanya. Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan pelbagai uslub iaitu gaya bahasa di dalam menyampaikan ayat-ayatnya. Manusia yang diciptakan oleh Allah mudah bersifat jemu dengan sesuatu perkara. Maha suci Allah sangat meraihkan tuntutan daripada hamba-hambanya dengan mempelbagikan gaya bahasa di dalam Al-Quran. Seterusnya, gaya bahasa dalam Al-Quran iaitu yang pertama, uslub perbicaraan secara langsung. Seperti perintah, larangan dan sebagainya. Okey, contohnya. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Maksudnya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu bermula daripada Adam yang satu dan yang menjadikan daripada Adam itu pasangannya iaitu isterinya Hawa dan juga yang membiakkan dari keduanya zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kamu selalu minta dengan menyebut-nyebut namanya serta peliharalah hubungan silaturahim kaum kerabat kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memerhati kamu. Ini terdapat dalam surah An-Nisa. Okay, yang kedua, uslub penceritaan. Kisah-kisah dalam Al-Quran merangkumi sebahagian besar ayat-ayat Al-Quran sehingga hampir 1/3 ayat Al-Quran sekaligus menunjukkan kepada besarnya peranan kisah dalam menyampaikan dakwah Islam. Bahkan terdapat surah-surah yang dikhususkan untuk kisah sahaja seperti surah Yusuf, surah Al-Arabiyah, surah Al-Qasas, surah Nuh. Penyampaian ilmu disampaikan dalam bentuk kisah dengan diambil pengajaran yang dapat difahami dengan kisah Al-Quran. Okey, contohnya A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maksudnya, tidaklah engkau mengetahui bagaimana Tuhan kamu telah melakukan kepada angkatan tentera yang dipimpinkan oleh pembawa iaitu gajah yang telah meruntuhkan Kaabah. Bukankah Tuhan kamu telah menjadikan rancangan jahat mereka dalam keadaan yang rugi dan memusnahkan mereka. Dan ia telah menghantarkan kepada mereka rombongan iaitu burung berpasukan yang melontar mereka dengan batu-batu dari sejenis tanah yang dibakar keras. Lalu ia menjadikan mereka hancur berkecah seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat. Kisah ini terdapat dalam surah Al-Fil. Yang seterusnya saya akan serahkan kepada sahabat saya Nur Farizah. Seterusnya nombor 3 ialah uslub perumpamaan. Uslub perumpamaan perkara yang didatangkan di dalamnya meliputi perkara-perkara yang mampu dicapai oleh akal manusia dan sebahagian lain sukar untuk dibayangkan oleh akal manusia. Maka di sini perumpamaan memainkan peranan yang amat penting dalam menyampaikan maksud tersebut. Perumpamaan juga merupakan antara uslub iaitu gaya bahasa Al-Quran yang amat menarik dan meninggalkan kesan dan bekas di hati dan jiwa. Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan perumpamaan ini agar manusia dapat berfikir dan merenung rasa-rasa yang terkandung di dalamnya.
Sebagai contoh ialah Bismillahirrahmanirrahim. Masalul lazina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbat wallahu yudafi'u liman yasha' wallahu wasi'un alim. Maksudnya, bandingan derma orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah SWT ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah Allah SWT akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah SWT maha luas rahmat kurniaannya, lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Surah Al-Baqarah juzuk 2 ayat 261. Seterusnya ialah uslub perbandingan. Uslub perbandingan digunakan bagi menyerlahkan lagi keadaan sesuatu perkara yang mahu diterangkan agar lebih difahami, seperti membandingkan di antara orang yang melihat dengan orang yang buta, orang yang berilmu dengan orang yang jahil dan sebagainya. Contohnya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yastawil khabithu wattayyibu walau a'jabaka kasratul khabithi fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, tidak sama yang buruk dengan yang baik, walaupun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Oleh itu, bertakwalah kepada Allah SWT, wahai orang-orang yang berakal fikiran, supaya kamu berjaya. Surah Al-Ma'idah juzuk 5 ayat 100. Yang kelima ialah uslub perbualan. Uslub perbualan juga ialah Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan perbualan yang berlaku di dalam Al-Quran di antara Allah Subhanahu Wa Taala bersama makhluknya juga sesama makhluk. Contohnya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maksudnya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau ya Tuhan kami hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah berbunuh-bunuhan, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Surah Al-Baqarah juzuk 2 ayat 30. Seterusnya, nombor 6 ialah uslub perdebatan di kalangan ahli neraka, iaitu Al-Quran mendedahkan perbualan yang berlaku di antara
ahli neraka bagi menyingkap keadaan sebenar kehidupan dunia di mana ramai manusia tertipu dengannya. Sebagai contoh ialah Bismillahirrahmanirrahim. Haza faujun muqtahimun ma'akum la marhaban bihim innahum salun nar. Qalu bal antum la marhaban bikum antum qadamtumuhu lana fabi'sal qarar. Maksudnya, penjaga neraka berkata kepada ketua-ketua golongan kafir dan penderhaka itu, ini ialah serombongan orang-orang kamu yang masuk berasak-asak bersama-sama kamu. Ketua-ketua itu berkata, mereka tidak perlu dialu-alukan kerana sesungguhnya mereka pun akan menderita bakaran neraka. Pengikut-pengikut mereka menjawab, bahkan kamulah yang tidak perlu dialu-alukan kerana kamulah yang membawa azab sengsara ini kepada kami. Maka amatlah buruknya neraka ini sebagai tempat penetapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puteri Najwa binti Muhammad Nasir, nombor matrik D19211625, dan saya akan pergi ke slide yang seterusnya, iaitu yang ke-7, uslub menjawab persoalan yang diajukan. Okey, beberapa persoalan yang diajukan kepada Rasulullah SAW dijawab oleh Al-Quran dengan membawa secara terus bentuk soalan dan jawapan, dan ia lebih mudah difahami oleh manusia. Okey, contohnya seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun khabirun wa manafi'u linnasi wa ismuhuma akhbaru min naf'ihima wa yas'alunaka maza yunfiquna qul lil kazalika yubayyinullahu lakumul ayata la'allakum tatafakkarun. Okey, iaitu maksudnya, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai arak dan judi. Katakanlah pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya pula kepadamu, apakah yang mereka akan belanjakan? Katakanlah, dermakanlah apa-apa yang berlebih dari keperluan kamu. Demikianlah Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya, keterangan-keterangan hukumnya supaya kamu berfikir. Okey, antara contoh lainnya ada pada surah Al-Baqarah juga ayat 222. Ia berkata, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai hukum haid. Katakanlah darah haid itu satu benda yang menjijikkan dan mendatangkan mudarat. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan, jangan bersetubuh dengan isteri kamu dalam masa datang darah haid itu, dan janganlah kamu hampiri mereka untuk bersetubuh sebelum mereka suci. Kemudian, apabila mereka sudah bersuci, maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. Okey, seterusnya kita pergi kepada nombor 8, iaitu uslub. Okey. Al-Quran membawakan ayat dengan memindahkan dan meminjam kata-kata para nabi, hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang soleh, kaum yang sesat dan menyeleweng daripada kebenaran, buat pengajaran kepada kita umat Islam. Contohnya dalam surah Luqman ayat 13, kata,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billahi innasyarqa la zulmu azim. Dan ia membawa maksud, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya semasa ia memberi nasihat kepadanya, "Wahai anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar." Okey, antara contoh yang lain dalam surah Al-Tahrim ayat 11 iaitu, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengemukakan satu misal perbandingan yang menyatakan tidak ada mudaratnya kepada orang-orang mukmin berhubung rapat dengan orang-orang kafir kalau tidak terjejas keadaan imannya, iaitu perihal isteri Fir'aun ketika ia berkata, "Wahai Tuhanku, binalah untukku sebuah rumah di sisimu dalam syurga dan selamatkanlah daku dari Fir'aun dan perbuatannya yang kufur dan buas, serta selamatkanlah daku dari kaum yang zalim." Kita pergi yang seterusnya, nombor 9, iaitu uslub wasiat. Okay. Wasiat mempunyai kesan yang mendalam terhadap jiwa. Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan uslub ini dalam menyampaikan sesuatu perkara besar yang penting dalam kehidupan hamba-Nya. Contohnya dalam surah Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wanin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Okey, itu bermaksud, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir menyusunya. Dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 2 tahun. Dengan yang demikian, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu. Dan ingatlah kepada akulah jua tempat kembali untuk menerima balasan. Okey, antara contoh yang lain, dalam surah Al-An'am, ia berkata, "Katakanlah, marilah supaya aku bacakan apa yang telah diharamkan oleh Tuhan kamu kepada kamu, iaitu janganlah kamu sekutukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sesuatu pun, dan hendaklah kamu membuat baik kepada ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana kebapaan. Sebenarnya kamilah yang memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu hampiri kejahatan-kejahatan yang terang daripadanya dan yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala membunuhnya, melainkan dengan jalan yang hak yang dibenarkan oleh syarak. Dengan yang demikian, itulah Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kamu supaya kamu memahaminya." Seterusnya nombor 10, iaitu uslub doa. Okey. Doa di dalam Islam merupakan sebahagian daripada ibadah. Bahkan di dalam doa mengandung nilai-nilai tarbiyah yang amat tinggi. Al-Quran merakamkan doa-doa yang diamalkan oleh para nabi buat panduan dan amalan masyarakat Islam secara keseluruhannya. Okey, antara contoh-contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 286 kata, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama
حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ia bermaksud, mereka berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau mengirakan kami salah jika kami lupa atau kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan kami, serta ampunkanlah dosa kami, dan berilah rahmat kepada kami. Engkaulah penolong kami. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum yang kafir." Okey, antara contoh yang lain dalam surah Taha ayat 25 hingga 28, iaitu Nabi Musa berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku tugasku dan lepaskanlah simpulan dari lidahku supaya mereka faham perkataanku." Okey, seterusnya contoh yang ketiga dalam surah Ibrahim ayat 41, ia berkata, "Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan." Okey, itu saja. Seterusnya, Okey, untuk tajuk yang seterusnya iaitu qasam, yang bermakna sumpah. Saya, Nurul Ikasa, akan bentangkan bahagian pengertian. Okey, sumpah adalah satu bentuk penegasan yang digunakan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran dan merupakan kebiasaan yang wujud dalam masyarakat Arab apabila mereka mahu membuat penegasan ke atas sesuatu perkara. Okey, dari segi bahasanya adalah kata qasam adalah bentuk mufrad daripada kata aqsam. Aqsam dari segi bahasa adalah bermaksud sumpah. Bentuk asli dari qasam adalah dengan menggunakan kata kerja aqsam ataupun akhlaf yang berhajat kepada muqsam bih dengan huruf ba. Setelah itu baru disebutkan muqsam alaih atau disebut juga dengan jawab qasam. Okey, menurut istilah pula, mengikat jiwa ataupun hati agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dianggap besar atau agung oleh orang yang bersumpah, baik secara hakiki maupun i'tiqadi. Okey, antara rukun-rukun sumpah adalah fi'il yang berbentuk muta'addi dengan diawali huruf ba, waw ataupun ta. Okey. Iaitu mereka bersumpah. Okey, ini dalam bahasa Melayunya, mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati, tidak demikian. Bahkan pasti Allah akan membangkitnya sebagai suatu janji yang benar daripada Allah. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Okey, yang kedua, muqsam bih. Muqsam bih ialah lafaz yang terletak selepas adat qasam yang dijadikan sebagai sandaran dalam bersumpah yang juga disebut sebagai syarat. Sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah dalam Al-Quran ada kalanya dengan memakai nama yang agung iaitu Allah dan ada kalanya dengan menggunakan nama-nama ciptaannya. Okey, yang ketiga, muqsam alaih. Muqsam alaih ada kalanya juga disebut jawab qasam. Muqsam alaih merupakan satu pernyataan yang datang mengiringi qasam. Ianya berfungsi sebagai jawapan. Okey, kedudukan muqsam alaih boleh menjadi taukid sebagai jawapan qasam kerana yang dikehendaki dengan qasam adalah menguatkan muqsam alaih dengan mentahqiqannya. Okey, contoh ayat yang mengandungi rukun-rukun sumpah seperti yang disebut di atas. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'asullahu man yamutu bala wa'dan alaihi haqqa.
haqqan walakin aksarun nasi la ya'lamun. Okey. Yang pertama sekali adalah wa aqsamu. Fi'il yang berbentuk mutaaddi dengan diawali huruf ba, waw ataupun ta. Okey, yang kedua adalah muqsam bih. Billahi. Yang ketiga adalah muqsam alaih. La yab'asullaha man yamut. Okey, yang seterusnya saya akan serahkan kepada sahabat saya iaitu Nur Fariza. Seterusnya pula ialah pembahagian sumpah di dalam Al-Quran. Pembahagian terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama zahir, ialah kasam yang di dalamnya disebutkan fi'il kasam, dan muqsam bihnya atau kasam yang tidak disebutkan fi'il kasamnya tapi diganti dengan huruf ba, waw dan ta. Yang kedua ialah mudmar, iaitu sumpah yang di dalamnya tidak dijelaskan fi'il kasam dan tidak pula muqsam bih, tapi ia ditunjukkan oleh lam taukid yang masuk pada jawab kasam, seperti yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum, yang bermaksud wallahu la tublawunna. Okey. Seterusnya ialah muqsam bih dalam Al-Quran. Yang pertama ialah Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan dirinya sendiri dalam Al-Quran di 7 tempat, iaitu yang pertama At-Taghabun ayat 7, yang bermaksud orang-orang yang kafir mengatakan bahawa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, memang demi Tuhanku benar-benar kamu akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Yang kedua, Sabah ayat 3, yang bermaksud dan orang-orang yang kafir berkata hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, wahai Muhammad, bahkan tetap datang. Demi Tuhanku yang mengetahui segala perkara yang gaib, hari kiamat itu sesungguhnya akan datang kepada kamu. Tiada tersembunyi dari pengetahuannya barang seberat debu yang ada di langit atau di bumi, dan tidak ada yang lebih kecil dari itu atau yang lebih besar, melainkan semuanya tertulis di dalam kitab yang terang lagi nyata. Yang ketiga, surah Yunus ayat 53, yang bermaksud dan mereka menanyakan kepadamu, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya, demi Tuhanku sesungguhnya azab itu adalah benar dan kamu sekali-kali tidak biasa hapus daripadanya. Yang keempat ialah surah Maryam ayat 68, bermaksud demi Tuhanmu sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan, kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling Jahannam dengan berlutut. Yang kelima pula ialah surah Al-Hijj ayat 92, yang bermaksud maka demi Tuhanmu kami pasti akan menayai mereka semua.
Yang keenam pula ialah surah An-Nisa ayat 65 yang bermaksud tidaklah sama keadaan orang-orang yang duduk tidak turut berperang dari kalangan orang-orang yang beriman selain daripada orang-orang yang ada keuzuran dengan orang-orang yang berjihad, iaitu berjuang pada jalan Allah untuk membela Islam dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka atas orang-orang yang tinggal duduk tidak turut berperang kerana uzur dengan kelebihan 1 darjat. Dan tiap-tiap satu dari dua golongan itu Allah menjanjikan dengan balasan yang baik, iaitu syurga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjuang atas orang-orang yang tinggal duduk tidak turut berperang dan tidak ada sesuatu uzur dengan pahala yang amat besar. Dan terakhir ialah surah Al-Ma'arij ayat 40 yang bermaksud, maka aku bersumpah dengan kebesaranku, Tuhan yang menguasai seluruh alam meliputi tempat-tempat terbit matahari dan bulan bintang dan tempat-tempat tenggelamnya. Sesungguhnya kami berkuasa. Yang kedua ialah Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan makhluk ciptaannya. Contoh sumpah Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluknya dalam Al-Quran ialah Bismillahirrahmanirrahim. Walaili iza yaghsha wan nahari iza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Maksudnya, demi malam apabila menutupi cahaya siang dan demi siang apabila terang benderang dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Surah Al-Lail juzuk 92 ayat 1 hingga 3. Seterusnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari iza talaha wan nahari iza jalaha. Maksudnya, demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan demi bulan apabila mengiranginya, dan demi siang apabila menampakkannya. Surah Asy-Syams juzuk 91 ayat 1 hingga 3. Seterusnya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin. Maksudnya, demi buah tin dan buah zaitun dan demi bukit Sinin. Surah At-Tin juzuk 95 ayat 1 hingga 2. Dan terakhir ialah Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wal layalil ashr wasyaf'i wal watr wal laili iza yasr. Maksudnya, demi fajar dan malam yang 10 dan yang genap dan yang ganjil dan malam bila berlalu. Surah Al-Fajr juzuk 89 ayat 1 hingga 4. Dan terakhir ialah hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang boleh bersumpah dengan makhluk-makhluk ciptaannya. Adapun hamba-hambanya haram hukumnya untuk bersumpah selain daripada nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, muqsam alai dalam Al-Quran. Okey. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala telah bersumpah dengan perkara-perkara berikut. Antaranya yang pertama ialah pokok-pokok keimanan dan ketauhidan. Okey. Ini terdapat dalam surah Asy-Syafat ayat 1 hingga 4, iaitu demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya,
dari perbuatan-perbuatan maksiat dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar esa. Okay, yang menjadikan muqsam alaih dalam ayat ni adalah sesungguhnya Tuhanmu benar-benar esa. Jawab qasam terletak sesudah fi'il qasam dan muqsam bih. Okay. Yang kedua pula, penegasan bahawa Rasulullah SAW benar-benar utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini terdapat dalam surah Yasin ayat 1 hingga 3, iaitu Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul. Okay. Yang ketiga pula, penegasan bahawa Al-Quran benar-benar mulia, terdapat dalam surah Al-Waqiah ayat 75 hingga 76, iaitu maka aku bersumpah dengan masa turunnya bahagian-bahagian Al-Quran, sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui. Okey. Seterusnya yang keempat pula, penegasan tentang balasan, janji dan ancaman yang benar-benar terlaksana dalam surah Az-Zariyat ayat 1 hingga 6 yang berkata, demi angin yang menerbangkan debu dengan kuat dan awan yang mengandung hujan dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah dan malaikat-malaikat yang membahagi urusan, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi. Okey. Seterusnya yang terakhir sekali, yang kelima, keterangan tentang keadaan manusia terdapat di dalam surah Al-La'il ayat 1 hingga 4, iaitu demi malam apabila menutupi cahaya siang dan demi siang apabila terang menderang dan penciptaan laki-laki dan perempuan, sungguh usahamu beraneka ragam. Okey. Sekian, itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.